Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuliah 4.7 akan membentangkan kerja kursus yang bertajuk Persamaan dan Perbezaan Tradisi Ilmu Barat dan Islam. Sebelum itu, nama saya Nur Aisyatul Radiah binti Muhammad Hanif, nombor matrik 12011623. Latar belakang kajian. Pertamanya, ahli sarjana barat telah mendefinisikan konsep kebenaran sebagai sebuah daya jelas yang hanya ditemukan dengan akal. Hal ini kerana akal merupakan sumber dan alat pengukur yang paling diutamakan dalam menjustifikasikan suatu kebenaran di barat. Manakala menurut pandangan Islam pula, konsep kebenaran diambil daripada perkataan hak, iaitu sesuatu yang nyata atau tanpa ada keraguan. Maka Islam menyatakan bahawa peranan Tuhan dan manusia adalah seiring dalam proses memperoleh ilmu dan kebenaran kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sumber ilmu dan kebenaran yang hakiki. Seterusnya, ilmu pengetahuan menurut Barat ialah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman diri secara empirikal atau pengalaman eksperimen untuk menguasai alam. Pada Islam pula, Said Muhammad Naqib Al-Attas mentakrifkan ilmu sebagai ketibaan dalam kalbu seseorang tentang makna suatu perkara, naluri tentang makna sesuatu. Baik Islam maupun Barat, kedua-duanya meletakkan pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat penting. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Aun Najwa Kirana binti Muhammad Kazani, nombor matrik 12011634. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang masalah kajian. Iaitu kami akan mengkaji persamaan konsep kebenaran tradisi ilmu barat dan ilmu Islam. Hal ini kerana ianya menjadi punca segelintir masyarakat kita berada di dalam kebingungan. Bahkan ada di antara mereka yang berfikiran secara liberal sehingga sanggup menyamakan sepenuhnya tradisi ilmu barat dan ilmu Islam. Di samping itu, kami juga akan mempertengahkan perbezaan antara dua dimensi tersebut. Seterusnya, di antara konflik yang timbul dalam memahami konsep kebenaran tradisi ilmu barat dan Islam adalah antaranya ialah penciptaan manusia. Seterusnya, terdapat 3 objektif untuk kajian kami. Yang pertama, untuk memahami konsep kebenaran menurut perspektif Islam dan Barat dengan lebih jelas. Yang kedua, untuk mengenal pasti persamaan tradisi ilmu Barat dan Islam. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti perbezaan di antara tradisi ilmu Barat dan Islam serta menghuraikan faktor yang menyebabkan perbezaan dua dimensi tradisi ilmu tersebut. Seterusnya, skop bagi kajian kami ialah pertama, ini adalah terbatas kepada perbahasan mengenai konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam. Yang kedua, mengkaji tentang persamaan serta perbezaan di antara ilmu Barat dan Islam. Yang ketiga, faktor kepada perbezaan untuk dua dimensi tradisi ilmu tersebut. Dan yang ketiga, sasaran yang dikhaskan adalah untuk para generasi pada masa kini kerana kebanyakan mereka kurang berpengetahuan mengenai konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Siti Nur Aisyah binti Abdul Rahman, nombor matrik 12011628. Seterusnya, metodologi kajian. Kaedah yang digunakan dalam proses penghasilan kerja khusus dalam mengkaji persamaan dan perbezaan antara konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam serta mencari faktor yang menyebabkan perbezaan tersebut ialah dengan merujuk sumber-sumber yang dipercayai seperti jurnal, buku, artikel, keratan akhbar dan juga carian melalui laman sesawang yang berkaitan dengan fokus kajian. Kemudian dikumpul dan dijadikan sebagai rujukan di dalam kerja khusus ini. Analisis dapatan kajian yang pertama adalah persamaan tradisi ilmu Barat dan Islam. Umumnya, jika dilihat perbandingan antara konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam, sudah tentu perbezaannya akan lebih menonjol. Namun, jika dikaji dengan lebih mendalam, dapatlah dirumuskan bahawa terdapat beberapa persamaan antara dua dimensi tersebut. Yang pertama adalah sumber asas kebenaran ilmu. Dalam konteks Barat, mereka berpandangan bahawa kebenaran ilmu tidak diambil dari sumber ketuhanan, namun berdasarkan pengetahuan yang diperoleh daripada pembelajaran, penyelidikan, naluri dan pengalaman panca indera. Hal ini tidak dinafikan menurut pandangan Islam, namun Islam menitikberatkan bahawa kebenaran ilmu itu mestilah berlandaskan wahyu sebagai asas kepada ilmu pengetahuan. Tujuan ilmu diperolehi dalam Barat dan Islam didapati mempunyai persamaan. Secara umumnya, tujuan utama manusia ingin menguasai ilmu pengetahuan adalah untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan kehidupan manusia.
Hal ini kerana cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat adalah berpunca dari kekurangan ilmu pengetahuan. Maka penguasaan ilmu perlu dijadikan objektif paling utama. Dan akhir sekali adalah justifikasi kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pada dasarnya adalah hasil daripada sifat manusia yang ingin tahu segala sesuatu yang dihadapannya. Ahli sarjana barat dan Islam telah mencapai kesepakatan ilmu adalah pengetahuan yang bersumberkan akal, ilham dan panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megat Muhammad Ilyas bin Muhammad Sufian. Kat matris 1201631. Dan seterusnya saya akan menjelaskan mengenai perbezaan konsep kebenaran di antara tradisi ilmu barat dan Islam. Jadi di antara perbezaan yang kita dapat lihat di sini ialah pertama, aliran falsafah berkaitan sumber ilmu. Seperti mana yang kita tahu, mereka mengatakan bahawa sumber pengetahuan manusia adalah akal dan panca indera. Tetapi mereka berselisih mengenai sumber hakikat pengetahuan manusia di antara akal dan panca indera. Hal ini menyebabkan terbitnya aliran di kalangan mereka seperti aliran rationalism, empirism dan kritisism. Berbeza pula dengan Islam yang menetapkan wahyu sebagai sumber asas yang terpenting bagi manusia dalam mendapatkan dan memahami sesuatu ilmu berbanding dua komponen tersebut. Perbezaan kedua ialah ilham sebagai sumber kebenaran ilmu. Ahli barat berpendapat bahawa ilham tidak seharusnya dijadikan sebagai sumber pengetahuan manusia. Bagi mereka, prinsip ilmu untuk dijadikan sebagai pengetahuan ialah ilmu tersebut perlu melalui kewarasan akal dan pengalaman panca indera dan bukannya melalui gerak hati manusia. Berbanding pula dengan Islam yang membenarkannya untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan dengan penetapan beberapa syarat, iaitu pertamanya, ilham tersebut tidak menyalahi wahyu, panca indera dan akal. Kedua, ilham tersebut terpakai dalam menentukan hal yang tidak jelas. Dan ketiga, ilham tersebut hanya semata-mata diamalkan untuk diri sendiri. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Ahmad Al-Sarkawi di dalam kitabnya Madkhal ila Nazratil Ma'rifah. Perbezaan ketiga ialah wahyu sebagai pengkhabaran atau berita benar. Ahli barat menolak wahyu sebagai suatu berita yang benar berbanding dengan Islam yang mendahulukan wahyu sebagai sumber utama sesuatu ilmu berbanding akal dan panca indera. Seterusnya, faktor perbezaan antara konsep kebenaran Barat dan Islam. Di sini saya senaraikan dua faktor yang menyebabkan perbezaan yang diterangkan. Yang pertama, perbezaan daripada segi tujuan. Tujuan konsep kebenaran ilmu dari tradisi ilmu Islam adalah secara individu, iaitu untuk melahirkan manusia yang baik atau to produce a good man. Istilah good man yang digunakan adalah merangkupi aspek kehidupan yang spiritual dan material. Manakala, tujuan konsep kebenaran ilmu dari tradisi ilmu barat adalah secara masyarakat menyeluruh, iaitu penghasilan warga negara yang baik atau to produce a good citizen. Yang kedua, perbezaan antara konsep kebenaran penggunaan akal. Kebenaran ilmu Islam dapat dimuktamadkan selepas ilmu pengetahuan yang diperoleh melepasi tahap intelektual, iaitu tahap selepas akal. Manakala, kebenaran tradisi ilmu barat dapat dipastikan atau dimuktamadkan kebenarannya selepas melepasi tahap akal sahaja tanpa melalui proses intelektual. Hal ini kerana tradisi ilmu barat mementingkan ketetapan logik akal manusia. Oleh itu, kejadian seperti Isra' dan Mi'raj tidak diterima oleh Barat kerana kebenaran peristiwa ini dibatasi oleh akal manusia. Ini adalah faktor kenapa berlakunya perbezaan antara kebenaran tradisi ilmu Barat dan kebenaran tradisi ilmu Islam. Bagi kesimpulan untuk kajian kami ialah pertama, secara keseluruhannya baik Islam maupun Barat masing-masing menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang amat penting. Yang kedua, dalam pandangan Barat, iaitu dalam peradaban Islam dibangunkan di atas ilmu yang berlandaskan wahyu. Tidak terhitung betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang ilmu.
Dan yang ketiga ialah berbeza pula dengan konsep ilmu yang berkembang dalam pandangan barat. Bagi mereka, ilmu hanya akan dapat dicapai melalui akal dan panca indera semata-mata dan tidak menghasilkan sesuatu kepastian, apalagi sebuah keyakinan. Sebelum saya menutup perbincangan serta penjelasan mengenai tajuk ini, elok kiranya saya mengemukakan beberapa cadangan dalam mengekalkan tradisi ilmu Islam dan Barat. Di antaranya ialah kita perlu meraihkan perbezaan perspektif di antara tradisi ilmu Islam dan Barat, selagi mana ia tidak bertentangan dengan kehendak wahyu. Kedua, aliran tradisi ilmu Barat dan Islam perlu dikekalkan untuk kepentingan generasi akan datang. Perkara ini boleh dicapai dengan mengasaskan subjek-subjek pendidikan seperti falsafah dan sejarah yang menekankan tradisi dua ilmu tersebut di setiap peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan yang terakhirlah, kita seharusnya meneruskan islamisasi Al-Faruqi dalam bidang falsafah ini bagi mengelakkan kecelaruan fahaman di antara tradisi ilmu Barat dan Islam. Menurut kajian yang dilakukan, Faruqi berkata pemisahan yang berlaku atau sekularisme ilmu pengetahuan dunia dan agama telah memberikan dampak negatif terhadap manusia. Setakat itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.